Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan kita malam ini dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ahli millatihi wa man ihtada. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa darjat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin. Seorang yang faqih, seorang yang alim, syaitan lebih sukar untuk mengganggunya berbanding 1000 orang ahli ibadat. Atau kama qala. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam yang ke-9 daripada bulan Rabiul Awal, ataupun nama yang lain Rabiul Anwar, 1443 Hijrah. Allah masih lagi memanjangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita, perhimpunan kita ada manfaat dan kebaikan dunia dan akhirat, insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu rahmati Allah Ta'ala sekalian, yang pertama sekali, macam biasa, siapa yang masih lagi belum niat i'tikaf dalam masjid untuk ilmu, boleh niat sekarang. Mudah-mudahan keberadaan kita dikira sebagai satu ibadah di sisinya, insya-Allah. Baik, malam ni insya-Allah kita sambung pengajian kitab kita. Oleh kerana semua pegang kitab, kita baca kitab lah. Malam ni insya-Allah kita sambung perbincangan kitab kita, kitab 40 hadis pilihan susunan Ustaz Haji Abdullah bin Haji Abdul Wahab, wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi kitabihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Yang mana kitab ini merupakan sebuah kitab yang menghimpunkan 40 buah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan berkaitan dengan ilmu kemasyarakatan, ilmu ijtimai, ataupun dalam perkataan yang lain menceritakan berkaitan dengan hablum minan nas. Bagaimana hubungan kita sesama manusia. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama dapat ambil faedah dan manfaat daripada tajuk yang ada dalam kitab ni. Dan malam ni insya-Allah kita sambung pengajian kitab kita muka surat 103, tajuk yang ke-27 daripada kitab kita ini. 27. Ya. Itu kita baca habis dah tajuk ke-26. Malam ni insya-Allah kita nak tengok berkaitan dengan satu isu yang sangat mustahak, satu isu yang sangat penting. Ayah-ayah yang mengaji malam ni selalu dengar ayat ni, tutup guru kita duk sebut. Allah Ta'ala berfirman, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Kamulah sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia. Kenapa kamu menjadi makhluk yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, kamu menyuruh orang melakukan kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu mencegah manusia melakukan kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Ayat tu selalu kita dengar. Ulama ketika mana membahaskan ayat tersebut, ulama bila bahas ayat tu, ulama sebut manusia ditinggikan kedudukan, umat Nabi SAW ditinggikan kedudukan berbanding umat-umat dahulu. Antara sebab dia, sebab kita diperintahkan buat kerja, amar ma'ruf nahi munkar. Suruh orang buat baik, larang orang buat jahat. Yang mana tugas ni, tugas buat kerja amar ma'ruf nahi munkar, suruh orang buat baik, larang orang buat jahat ni, tugas ni Allah Ta'ala bagi pada semua orang Islam yang merupakan umat Nabi SAW. Tugas ni dulu hanya diberikan kepada Nabi-Nabi terdahulu sahaja. Kun ta'muruna bil ma'ruf, suruh orang buat baik, sekat ataupun larang orang buat jahat ni, kalau dahulu tugas ni diserah pada Nabi-Nabi terdahulu je. Umat terdahulu tak dapat tugas ni. Faham bahasa tu? Umat-umat dulu tak dapat kerja ni, tak diberikan tugas ni. Yang dapat tugas ni dulu Nabi-Nabi yang terdahulu, semua dapat tugas ni. Umat terdahulu tak dapat.
Tapi bila mai dekat umat Nabi SAW, Allah Ta'ala bagi tugas Nabi-Nabi terdahulu, Allah Ta'ala bagi pada setiap orang yang bergelar umat Nabi Muhammad SAW. Sebab tu kedudukan kita tinggi. Kan baginda ada sebut dalam satu hadis, ulama aku ataupun para ulama aku ni seumpama para Nabi Bani Israel. Dari sudut apa? Tugas melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tugas tu sama. Kemudian hadis yang lain baginda berpesan kepada kita berkaitan dengan apa? Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Itu semua saya simpulkanlah. Itu semua dalil-dalil yang menyuruh kita sebagai umat baginda ni buat kerja amar ma'ruf nahi mungkar. Yang tu biasa. Okey, selesai. Malam ni kita nak tengok ada sedikit tambih, peringatan, ada sedikit pesanan kepada orang yang buat kerja amar ma'ruf nahi mungkar ni, duk suruh orang buat baik. Tak kira lah, ayah-ayah semua terlibat. Ayah-ayah duk dalam rumah tangga, paling tidak dengan isteri, dengan anak-anak. Ibu-ibu di belakang, paling tidak dengan suami, dengan anak-anak. Kita duduk dalam kampung, paling tidak dengan orang kampung. Duduk dalam masyarakat, dengan masyarakat. Sebagai bos, dengan pekerja. Duduk dalam negeri sebagai ustaz, dengan masyarakat juga, dengan umat. Kalau jadi pemimpin pun kepada rakyat. Bahasa mudah macam tu lah. Jadi semua orang ada ruang buat kerja amar ma'ruf nahi mungkar ni. Suruh orang buat baik, sekat orang buat jahat. Rupanya dalam kita buat tugas ni, rupanya baginda SAW pesan kepada kita tentang balasan buruk bagi orang yang pandai bercakap tapi dia sendiri tak buat apa dia cakap tu. Dia duk suruh orang buat baik tapi dia sendiri tak buat. Kalau bahasa kita belah lorat utara ni kita panggil jenis cakap pandai. Cakap je pandai, dia sendiri tak buat. Cakap tak serupa bikin. Dia bercakap, dia sendiri tak buat. Dia duk sekat orang, habaq benda ni berdosa, benda ni haram, benda ni tak boleh buat, benda ni Tuhan marah, macam-macam lah. Dia sekat orang buat jahat. Tapi itu rupa-rupanya dia duk lenggak belah buat. Malam ni kita nak tengok apa balasan jenis orang yang bercakap macam ni. Orang yang bercakap tapi tak buat. Orang yang larang orang buat jahat tapi dia sendiri yang buat. Boleh tak? Dah senang malam ni. Malam ni tajuk senang. Baik, cuba tengok sama-sama muka surat 113. Wa qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi kitabihi fi darin amin ya rabbal alamin. Balasan percakapan tanpa amalan. Tajuknya balasan percakapan, maksud dia bercakap tapi dia sendiri tak buat. An Abi Zaidin Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dalam kitab kita dia tulis Yauti dia. Kan? Baris tu tulis Yauti kan? Kan? Jadi siapa yang ada pen betul baris. Bukan ni Yauti tu, Yukta. Betul baris. Ya noh, betul baris noh. Baik. Yukta birrajuli yawmal qiyamati fayulqa fin nari fatandaliqu aqtabu batnihi fayaduru biha kama yaduru al-himaru fir raha. فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم يكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه أو كما قال متفق عليه. متفق عليه itu maksudnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, boleh buat catatan tu. Ya, saya ikut tanya apa dia muttafaqun alaih tu, boleh catat Bukhari dan Muslim. Baik. Daripada Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhuma katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki diheret pada hari kiamat lalu dicampak ke dalam neraka. Tali perutnya terkeluar. Tali perut tu usus. Am'a dia panggil usus lah. Ususnya tali perut dia terkeluar. Dan dia berpusing-pusing seperti kaldai mengelilingi tempat pengisar gandum. Penghuni neraka berhimpun lalu berkata, wahai fulan, kenapakah engkau ni? Bukankah engkau pernah menyuruh orang berbuat kebajikan dan cegah kemungkaran? Jawabnya, benar, aku menyuruh berbuat kebajikan sedangkan aku tidak membuatnya. Aku menyuruh mencegah kemungkaran sedangkan aku melakukannya. Hadis riwayat daripada Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik.
Ayah-ayah, ibu-ibu ni rahmati Allah Ta'ala sekalian, saya bagi gambaran umum bagi nampak sikit lah. Sekali kita baca huraian dia di belakang. Nabi SAW menceritakan berkaitan dengan keadaan pada hari kiamat. Ni ahwal qiyamah, cerita bab hari kiamat nanti. Benda ghaib yang tidak diketahui oleh manusia, melainkan dengan panduan wahyu. Nabi SAW sebut kepada para sahabat, hari kiamat nanti ada manusia yang diheret untuk masuk ke dalam neraka. Dia kena tarik masuk dalam neraka. Bila dilempak masuk dalam neraka, dia duduk di dalam neraka sampai satu tahap tali perut dia ni, perut dia, bahasa kita panggil perut dia pecah sampai tali perut dia tu keluar. Mati ke Ustaz? Tak mati dah. Kan ayah kalau mengaji kitab riwayat Imam Tirmizi, kan ada satu hadis, manusia bila masuk dalam neraka, hak mana masuk neraka, hak mana masuk syurga, selesai. Hak mana masuk dalam hak neraka tu kena siksa belaka lah. Hak dalam syurga ada kenikmatan. Tiba-tiba datang satu suara, panggil semua penghuni neraka, panggil semua penghuni syurga. Penghuni syurga bila dapat panggilan tu, bila dengar suara panggilan tu, semua pakat susah hati. Takut-takut mereka kena keluar daripada syurga. Baru nak suruh, takut-takut kena panggil, suruh keluar daripada syurga, pakat susah hati. Penduduk neraka pula pakat seronok belaka. Mereka rasa seolah-olah azab mereka dah settle, selesai. Bila dua-dua duduk dekat pintu syurga dan pintu neraka, Allah Ta'ala mendatangkan satu malaikat tu bawa seekor kambing. Dan Allah Ta'ala menyatakan kambing ni kalau bahasa kita panggil mati. Allah Ta'ala jelmakan mati ni, kematian, maut ni dalam bentuk rupa kambing. Makna ni mati ni dijelmakan dalam bentuk seekor kambing, lalu kambing tu disembelih. Nak bagi tahu apa Ustaz? Nak bagi tahu kata hari ni kematian telah disembelih. Maknanya kamu yang masuk dalam syurga, kamu kekal dalam syurga, tak mati dah, mati kena sembelih dah. Kamu yang duduk dalam neraka, kamu kekal dalam neraka, kamu takkan mati dah, sebab mati dah disembelih. Awak yang senyap nampak ke? Betul kan? Dan bila masing-masing berada dalam tempat masing-masing, ini salah satu dia yang ni dia dilempak masuk dalam neraka, dia takkan mati dah. Urat perut terburai, ini gambaran perutnya pecah. Dalam keadaan urat perut terburai tu, Nabi sebut dia berpusing-pusing seperti kaldai mengelilingi tempat pengisar gandum. Kita nak cerita kaldai, negara kita tak ada kaldai. Nak tanya bincang pengisar gandum pun, negara kita tak ada pengisar gandum. Kalau bahasa mudah macam ni lah. Ayah mana tengok ni tiang, tiang dia pusing tu, boleh faham? Tiang dia pusing kot tiang sebab apa? Terlalu sakit, terlalu azab, pusing kot tiang, lari pusing kot tiang. Wallahu alam dengan belenggu ke apakah, wallahu alam, tapi hakikat dia pusing tu lah. Pusing macam mana kaldai pusing raha. Raha ni pengisap gandum. Kita di Malaysia tak ada, negara kita mana ada tanam gandum, jadi mungkin payah kita nak tengok. Tapi dia pusing tu lah, pusing tu. Ya, pusing tiang lah bahasa mudah dah. No? Bila dia teruk pusing tiang tu, tiba-tiba penghuni neraka yang semua kena seksa juga, melihat, tengok kawan ni duduk pusing tiang ni lagi teruk, dengan perut terburai duduk pusing teruk, sedangkan penduduk neraka semua kena seksa. Tapi dan menyembang, tu bahasa mudah, dan menyembang pasal tengok hamba Allah ni teruk kan. Lah kali dia pakat tanya, ya fulan, hey malak, hang ni pasal apa? Bukankah kamu atas dunia dulu duk suruh orang buat baik, hang ni atas dunia dulu bukan duk suruh orang buat baik kan ni? Tak kira lah, hang ni dulu kan ustaz lah contoh kan. Hang dulu kan duk cakap, duk suruh orang buat baik, duk cakap pandai, bukan ni kan lu? Bukan hak ni kan dulu duk cakap benda ni dosa, maksiat, benda ni tak boleh buat, benda ni mungkar, benda ni kalau buat Tuhan mau. Bukan dulu atas dunia duk cakap macam tu kah? Laki-laki tu bercakap, laki tu kata apa? Kuntu amuru bil ma'ruf, dia kata aku memanglah atas dunia dulu aku duk suruh orang buat baik ni, wala atihi, tapi aku sendiri tak buat.
Wa anha an munkar. Akulah duk sekat orang, tak bagi orang buat jahat, habang kata ni dosa, ni haram, ni apa-apa semua. Tapi aku duk belah buat. Punya tu balasan kepada orang yang bercakap tapi tak buat. Sebab tu yang hadir pada malam ni, pastikan, ni panggil apa? Walk the talk tu ya istilah. Lebih kurang macam tu lah. Maksud dia apa benda kita cakap, buat. Baik, cuba tengok huraian di belakang. Huraian pun pendek ya, 4 poin lah. Boleh habis awal yang mana ni. Ya, cuba tengok. Poin nombor 1. Pengarang kitab kita ni, maksud dia pengarang kitab kita ni, poin nombor 1 cerita apa maksud hadis Nabi mengatakan campak masuk dalam neraka, terkeluar hati perut, terkeluar urat perut tu semua. Ni gambaran apa sebenarnya? Cuba tengok. Baik. Makna mencampakkan seseorang dalam neraka, kan dalam hadis sebut seseorang dicampak dalam neraka, lalu terkeluar tali perut dia, urat perut semua keluar belakang, dan dia berpusing-pusing kat tiang tadi tu, macam mana kaltai duk pusing tu, adalah bagi menunjukkan, nak bagi tahu pada kita gambaran seksa yang sangat pedih kepada orang yang melakukan perkara ni. Bahasa kampung kita, rupanya hadis ni nak bagi tahu orang yang melakukan pekerjaan, cakap tapi tak buat, azab di hari akhirat sangat-sangat pedih. Nak faham tu ya dulu. Azab dia teruk. Dan untuk maklumat ayah ibu sekalian, dan inilah yang sedang dibuat oleh majoriti manusia atas muka bumi ini. Sebab tu hati-hati dengan seksaan ni. Baik. Penghuni neraka daripada berbagai-bagai peringkat, penduduk neraka daripada macam-macam tingkat dalam neraka tersebut, berkerumun melihat orang itu terseksa. Penduduk neraka ramai, kan Allah Ta'ala sebut daripada penduduk neraka ni daripada kalangan manusia dan juga batu, kan bahan bakar dia daripada manusia, batu. Saya tak reti, tak pandai nak cerita bab syurga, bab neraka. Yang ni ayah boleh tengok dalam YouTube banyak, tutup guru kita duk ulas keadaan syurga, keadaan neraka, macam mana azab neraka, macam mana nikmat syurga. Ni dengar daripada YouTube, dengar daripada tutup guru kita lah. Tapi poin dia nak sebut, neraka adalah satu tempat yang sangat-sangat mengerikan. Neraka ni satu tempat yang sangat-sangat mengerikan. Nampak tu ya. Nak cerita lebih-lebih tak erti. Tapi satu tempat yang sangat-sangat mengerikan. Dan sebab tu ayah lepas semayang kita diminta baca Allahumma ajirna minan nar. Semayang subuh dan semayang maghrib 7 kali. Semayang lain 3 kali. Minta doa daripada apa Ustaz? Daripada api neraka. Janganlah dimasukkan manusia ke dalam api neraka. Janganlah dimasukkan umat Nabi Muhammad SAW dalam neraka. Nak cerita, banyak cerita. Payah. Tak payah cerita. Ini boleh dengar pada tutup guru kita. Ni lagi mahir bab ni. Saya tak erti sangat. Bab isu berkaitan dengan syurga dan neraka ni. Itu bagi tutup guru kita ulah. Baik. Penghuni neraka daripada berbagai-bagai peringkat berkerumun melihat orang itu terseksa. Apa maksud dia Ustaz? Menunjukkan, nak cerita pada kita bahawa seksa seperti itu sangat luar biasa. Nak bagi tahu kata seksaan hak jenis urat perut tu keluar, duk pusing macam kat tiang tu, rupanya seksaan tu rare rupanya. Penduduk neraka kena seksa macam-macam. Saya pernah baca satu riwayat, tak silap saya riwayat Imam Tirmizi kot. Yang mana orang yang masuk dalam neraka, apa perkara, bahasa kampung kita macam ni ayah-ayah yang ada atas muka bumi ni, benda apa kita paling bukan kata tak suka, benda apa yang kita paling takut sekali? Ada orang atas muka bumi ni Allah Ta'ala bagi, dia takut, dia bukan takut ni maksudnya bukan membawa pada syirik dah. Maksud takut ni dia tak boleh. Ada orang dia takut dengan ular. Ada orang dia tak boleh duduk dengan tikus. Ni contoh-contoh simple lah. Ada orang dia boleh semua, tapi dengan ular bulu dia tak boleh. Ini contohlah, maksud masing-masing ada kelemahan. Rupanya di dalam neraka, apa yang kita paling bencikan, itu akan disediakan dalam satu tempat dan orang tersebut akan diseksa dalam tempat tersebut. Kalau kita benci dengan ular, makna di dalam neraka ada satu tempat yang penuh dengan ular dan orang yang melakukan maksiat, dia lempak masuk duduk dalam bilik tu dengan benda yang dia paling benci. So,
Sohal doa mudah-mudahan kan. Lepas tu orang duk baca apa, syair Imam Syafi'i ilahi lastulil firdausi ahla kan. Itu jadi polemik sikit kan. Ada puak Wahabi apa dulu punya cerita lah, tak apalah dulu punya cerita, tak apa kita ulang balik kan. Imam Syafi'i mengatakan ilahi wahai Tuhan lastu lil firdausi ahla, aku ni tak layak nak masuk syurga firdaus. Dengan amalan, dengan kedudukan, dengan level kita ni, dengan hidup kita ni, tak layak nak masuk syurga firdaus. Tapi ujung tu Imam Syafi'i sebut wala aqwa ala narin jahimi, tapi aku tak mampu, tak kuat nak harung neraka jahim ni, tak mampu nak maksud mudahnya kalau aku disiksa aku tak mampu nak tahan dengan siksaan azab api neraka ni. Fahabli taubatan waghfir ila akhirih lah. Imam Syafi'i mohon kepada Allah, mohon taubat, mohon ampun, sesungguhnya kau maha pengampun, sampai habis lah. Poin nak sebut kata neraka adalah satu tempat yang siapa pun takkan mampu untuk bertahan. Tak tu jangan sembang pandai, tak apa, saya tak usah duduk siap saya lah, mati kubur asing-asing, jangan cakap pandai. Tak apa, nanti saya buat ni, tak apa, mati saya masuk neraka, saya tak kacau siapa. Jangan. Faham ke duk cerita orang ni? Lain noh. Malam ni hadis tazkirah, hadis peringat. Dia tak ada hukum hakam. Dia tazkirah. Baik. Sambung. Kerana masing-masing orang dalam neraka menerima seksa, sebab orang yang berada dalam neraka tak ada seorang pun hidup tenang, semua kena seksa, tapi dan menyimbang dan membawang lagi. Nak menunjukkan bahawa orang hak kena seksa ni teruk pun. Contoh mudah macam ni lah. Ayah pergi hospital, duk lawat, kaki patah, sakit tak ada patah, sakit tu tak ada. Sebelah kita patah tangan kan, buat tulang, kita patah kaki, dia patah tangan, dua-dua duk sakit, duk aduh. Tengah aduh tu kita sakit, sebelah pun sakit. Kita tengok dia tengok kita, tak apa larat nak menyimbang, sakit. Tiba-tiba dia tolak mai, masuk pintu buat tu, hak tu lagi teruk duk merau, aduh teruk. Sambil duk tolak tu, doktor kata tak apa, sabar Ustaz, jangan bising, aduh lah, satu buat bising. Kita hadut sakit teruk tu, hilang sakit tu dan menyimbang sebelah tu dah. Pasal apa? Pasal yang masuk tu lagi teruk. Faham tak contoh tu? Nak bagi faham ya. Buat analogi tu nak bagi faham point ni. Sebab apa kita boleh menyimbang walaupun kita sakit? Pasal yang masuk lagi teruk. Itulah gambaran. Orang hak duduk dalam neraka kena siksa dah, tapi hak ni lagi teruk kena. Sebab tu puak-puak neraka dan menyimbang ni. Baik, kita tengok. Biasanya mereka tidak ada kesempatan untuk mengambil tahu hal orang lain. Biasanya orang yang kena siksa ni tak dan lah nak peduli hal orang. Tetapi oleh kerana siksa seperti ini luar biasa dan sangat berat, maka dia telah menarik perhatian orang lain yang juga disiksa di situ. Ini menjelaskan bahawa, dengar elok ayat ni nah. Ini menjelaskan bahawa siksa bagi orang yang pandai bercakap tetapi tidak mengerjakan apa yang dia cakap adalah lebih berat daripada orang lain. Itu yang mengaji hari ni, ingat, nak cakap buat dulu. Nak bahasa mudah, nak cakap buat dulu. Benda baik nak cakap buat dulu. Benda tak belok nak cakap, kita tinggal dulu. Kita dulu disebut asra', kita kena cepat dulu. Aula wa asra', kita paling utama, kita paling cepat buat benda tu dulu. Lepas tu nak cakap tak apa. Nak buat banyak mana Ustaz? Saya ni nak kena buat banyak mana baru boleh cakap dengan orang. Contoh simple lah. Ayah hisap rokok. Contoh simple. Saya bagi contoh senang-senang sudah lah. Ayah hisap rokok. Anak kita pun hisap rokok tak? Kita nak halang anak hisap rokok, nak nasihat anak supaya jangan hisap rokok, kita nak buat macam mana? Kalau kita pergi kata dia, hang tak usah hisap rokok, dia kata pak hisap tak apa. Macam mana buat? Jawapan paling mudah, kita dulu kena berhenti hisap rokok lah. Berhenti hisap rokok, lepas tu suruh. Berapa lama nak kena berhenti Ustaz? Berhenti tu. Kalau ikut pandangan mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, yang kata adat, jadi adat ni sekali dia dah jadi adat. Maknanya kalau kita berhenti rokok, macam mana nak kata berhenti sekali? Maksudnya kita mula berhenti, dah start berhenti dah Ustaz. Patutnya kalau ikut ni 2 hari ni saya memang duk isap rokok 10 batang lah, tapi 2 hari ni tahan lah. Okey, tu tanda kamu dah mula berhenti.
Nasihatlah. Bolehlah nak pesan pada orang lain supaya orang lain pun buat juga. Kita tak pergi semayang, contoh kita semayang jemaah, kita nak ajak orang semayang jemaah, kita semayang jemaah sekali dikira menjadi adat. Kita boleh ajak orang, jom mai semayang jemaah sekali. Contohlah, kaitlah dengan contoh-contoh yang lain. Saya buat contoh sikit je tau. Maknanya nak buat apa pun, kita buat dulu, lepas tu ajak orang. Nak sekat apa benda pun, jangan buat, lepas tu sekat orang lain. Kalau kita tak buat maksiat, orang tak buat maksiat, lagi mudah bercakap lah. Tu ya. Saya tak main judi je Ustaz. Orang senang nak nasihat orang yang berjudi. Sebab kita tidak berjudi. Macam tu lah contoh. Faham ke cerita orang lain ni? Boleh kono? Jangan duk cakap pandai. Tapi ni tak buat. Hang tu lah apa orang duk habaq dah, jangan duk tengok anak dara. Tapi dia duk tengok. Hampa tu lah orang lain kali buat sekian-sekian ni, tengok-tengok dia tak buat. Dia cakap je pandai, tapi dia sendiri tak buat. Jangan. Tolong elak benda ni. Baik, sambung. Di samping itu juga para penghuni neraka bertanya-tanya pula mengejeknya. Maksud dia penghuni neraka duk bertanya, siapa hang jadi macam ni dan sebagainya. Penghuni neraka bertanya. Baik, cuba tengok poin nombor 3. Apa maksud Ustaz yang kata ajak orang buat baik, larang orang buat jahat ni? Benda apa? Benda apa yang kita kalau bercakap kena buat dulu ni? Benda apa? Yang ni disebut maksud kebajikan yang diseru itu ialah segala kebaikan amalan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis dari sudut akidah, ibadat dan urusan hidup. Ayah buat kurukan sikit, ada catatan untuk urusan hidup tu, tulis situ akhlak. Sama ada dari sudut akidah, dari sudut syariat ataupun dari sudut akhlak. Kalau nak cakap, buat dulu. Kalau nak cakap apa pun, amalkan dulu baru cakap. Kalau nak tinggal, jangan buat dulu. Kita dulu tinggal maksiat tersebut, baru kita sampaikan kepada orang lain. InsyaAllah dia ada kesan. Kita kalau cakap dulu baru buat, buat dulu baru cakap, InsyaAllah dia ada kesan kepada yang mendengar. Orang hak dengar dia ada kesan, ada kesan. Hak ni saya rasa tak payah bincang panjang. Saya tengok ulama-ulama terdahulu, mereka beramal dengan apa yang mereka cakap. Sebab tu percakapan mereka masuk ke kalbu, masuk dalam hati umat, masuk dalam hati murid, masuk dalam hati orang yang mendengar. Abdullah bin Mas'ud, simple lah. Dia masuk, dia tengok ada orang duk nyanyi. Tak silap saya dia masuk macam ni kot. Dia pakai lebih kurang macam ni Dia buh palau tu. Kan? Masuk dalam satu majlis, masuk itu ya. Pakai macam tu, masuk dalam majlis tu. Ada orang tu duk tengah menyanyi. Dia kata apa? Sikit dia sebut. Dia kata, kan lebih baik kalau suara yang lunak yang diberikan oleh Allah ni digunakan untuk membantu agama Allah. Banyak tu mafhum pada kalam tu macam tu lah. Kan lebih baik suara hak sedap ni Tuhan bagi, kamu gunakan untuk menyampaikan kalam Allah, menyampaikan agama Tuhan, menyebut tentang perkara-perkara yang baik. Kan bagus. Maksud kefaham pesanan tu banyak tu Lepas tu keluar. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud, saya rasa ayah ibu ramai yang mendengar, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku menghafal daripada baginda sallallahu alaihi wasallam 70 surah, wala yunazi'uni ahadun. Tak ada siapa boleh challenge aku dengan isu ni. Nabi bersabda, man ahabba an yasma'al Quran ghaddan kama unzil. Siapa-siapa nak dengar bacaan Quran sebiji macam mana turun, falyasma' min qiraati Ibnu Ummi Abdin. Dengar macam mana Abdullah bin Mas'ud baca. Ibnu Ummi Abdin tu gelaran pada Abdullah bin Mas'ud. Man ahabba an yaqra al-Quran ghaddan kama unzil. Siapa nak baca Quran sama macam mana turun, falyaqra, bacalah macam mana Ibnu Ummi Abdin baca. Dia orang yang sentiasa menggunakan kemahiran suara dia. Allah Ta'ala bagi suara sedap, dia guna untuk sebut nama Allah. Dia pergi nasihat sedap macam tu kawan tu gantung gitar tu gitar lah, alat muzik tu lah, gantung tu lah kali jadi anak murid pada Abdullah bin Mas'ud. Last sekali dia tu jadi ulama besar. Cakap sikit tak payah duk berubah. Cakap sikit sebab apa? Sebab dia beramal dahulu. Poin dia kat situ
Senyap lagi sekali. Lepas tu kita hari ni kita ambil pengajaran macam lah. Kita hak main mengaji hari ni semua ada family masing-masing. Bila ada family, paling tidak kita nak anak-anak kita jadi orang yang baik. Sebelum mereka jadi baik, kita dulu kena jadi baik. Tu ya. Tak payah bincang panjang kita lah. Kan? Al-Fadhil Ustaz Syafi, Ustaz Syafi Yusof Ghani. Tak silap saya, kalau silap nanti suruh dia apa betul boleh. Suruh beliau apa betul lah. Tak silap saya, beliau pernah cerita berkaitan dengan satu family di Penang ni. Kalau tak silap saya lah, saya ingat-ingat lupa kisah tu. Kalau saya salah, saya mohon maaf ya. Nanti suruh Al-Fadhil Ustaz Syafi ulang balik. Cerita ni Ustaz Syafi kata dia sendiri pergi ke satu rumah, yang mana dalam rumah tersebut ada satu sepasang suami isteri dengan anak-anak kecil. Anak-anak kecil sekolah-sekolah lah, masih level sekolah lah, sekolah rendah, sekolah menengah. Dia kata bila masuk dalam rumah tu, bila main waktu semayang, dengar azan ya, anak-anak ni tak payah suruh, tak payah beletiak, tak payah habaq, tak payah kata, tak payah apa. Pakat cepui seorang-seorang gede-gede masuk belakang, ambil semayang, bersiap untuk semayang. Kira tak payah duduk beletiak, kita kan puas duduk hingang. Azan masuk, azan duduk bunyi dia pun, anak lena. Waktu nak habis dah, anak duduk lena, nak payah saya. Tapi dia anak ambil masuk, gede-gede masuk ambil semayang. Rupanya bila cek balik, satu antaranya beliau ada mengamalkan doa, amal doa. Dan yang lebih utama, rupanya mak dia pun macam tu juga. Dengar azan, masuk ambil sembahyang. Dengar azan, masuk ambil sembahyang. Anak ikut Oh, senyap, nampak ke yang mana ni? Dia punya macam tu ya. Kita duk cari susah macam mana Ustaz, kami cakap orang tak dengar. Macam mana orang nak dengar? Kita sendiri tak beramal dengan apa kita cakap. Orang takkan ambil manfaat. Allah Ta'ala, bahasa mudah kita sebutlah, sukar bagi orang tersebut menerima apa yang kita cakapkan. Sebab kita sendiri tak buat. Jadi kesimpulan dia, kita buat dulu. Baik. Boleh kan? InsyaAllah nah, lepas ni nak suruh buat baik, apa yang berkait dengan agama, sebelum nak suruh, buat dulu. InsyaAllah. Mencegah kemungkaran ialah berusaha secara positif menghalang tersebarnya perkara yang bertentangan dengan Quran dan hadis. Mencegah kemungkaran pun sama. Kita jangan buat. Jadi mudah kita nak sekat segala kemungkaran yang ada. Tambah akhir zaman ni lagi banyak kemungkaran yang sedang berlaku. Jadi kalau boleh, hati-hatilah. Lah ni bahasa ni kasar lah. Merepek ni banyak orang. Apa sekalian? Merepek ni banyak. Dan merepek paling banyak saya sebut dalam kuliah sebelum ini, mohong. Berbohong. Berbohong. Lepas tu kalau boleh yang mengaji hari ni, tolong buang penyakit suka bohong. Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya baca dah hadis ni tu. Ayaznil mu'min, adakah orang mukmin ini kita panggil berkemungkinan dia terlibat dengan zina? Baginda mengatakan, ya, boleh jadi. Ayasriqul mu'min, adakah orang beriman ni ada kemungkinan dia boleh mencuri? Orang beriman tak mencuri, tapi boleh jadi dah ada kemungkinan dia mencuri. Nabi kata, ya. Ayakdzibul mu'min, adakah orang beriman ni berkemungkinan dia menipu? Nabi kata, tak. Tu orang beriman, dia tak boleh cakap bohong. Berzina tidak menjadikan seseorang itu, ataupun zina bukan salah satu tanda munafik. Mencuri bukan salah satu tanda munafik. Tapi cakap bohong salah satu tanda munafik. Kita mohong, nanti anak-anak mohong. Tu ya. Kita mohong orang, nanti orang lain mohong kita. Macam tu lah. Wah, senyap sungguh. Kau bukan nak balik kampung kan macam mana? Leno, insyaAllah nah. Baik, sambung. Poin yang keempat. Nah, biarlah sekali kita baca sikit kesimpulan dan pengajaran, kita berhenti. Baik. Seseorang yang hanya menyuruh, ni dengar nah, ni sedikit pesanan daripada pengarang kita. Seseorang yang hanya menyeru, orang hak jenis suka cakap pandai, dia suruh orang buat baik, tak kira lah. Boleh jadi kadang-kadang dia pemimpin,
duk cakap kita ni sebagai rakyat Malaysia kita kena taat kepada arahan kerajaan, kita sebagai rakyat Malaysia kena patuh kepada undang-undang, tapi dia belah undang-undang. Tu salah satu tu, cakap pandai tapi murung naknya. Dia duk suruh orang ikut tapi dia sendiri langgar. Tuan-tuan, kita hidup atas muka bumi ni, kita tidak boleh mengambil rasuah, tapi dia duk sapu habis rasuah pasiang. Contoh, tak ada kaitan dengan siapa. Tak betul kan? Tu tak payah. Dia bercakap, dia sendiri buat. Dia apa hukum ni? Dia kata hukum arak haram, tapi rupanya di rumah dia sendiri ada barak khas. Contoh. Belum kenjohnya ni. Baik, sambung. Seseorang yang hanya menyeru, suruh, memerintah, hak ni dia perintah orang supaya buat baik dan menganjurkan kebaikan, sedangkan dia sendiri tak mengamalkan apa yang dikatakan, ia adalah manusia yang paling rendah budi pekerti. Siapa ada kitab tulis itu rendah akhlak. Budi pekerti itu akhlak. Ni tanda akhlak. Rendah akhlak. Sebut bab rendah akhlak kan. Saya kongsi Ayah pernah dengar tak? Ni, kita kan hidup atas muka bumi ni, kan kerja amar ma'ruf nahi munkar ni banyak. Kan banyak kerja, nak buat kerja, nak bagi masyarakat faham Islam ni, kerja dia banyak. Nak bagi manusia ni reti tentang ajaran agama ni, kerja dia banyak. Rupanya ada satu kalam Imam Syafi'i, saya ambil untuk diri sendiri lah maknanya. Sebut berkaitan dengan rendah akhlak ni lah. Imam Syafi'i mengatakan, la yang bari, terjemah Melayu lah senang. Tak sepatutnya, tak patut bagi orang yang ada maruah, tak sepatutnya bagi manusia yang ada maruah, ada harga diri ni, dia minta cuti. Yatlubur rahah, dia minta cuti. Maksudnya dia tak mau terlibat. Dia kata tak sepatutnya bagi orang yang ada maruah, ada harga diri ni, mereka rehat, bercuti, tak mau terlibat dalam kerja-kerja amar ma'ruf nahi munkar, nak ajak orang buat baik, nak sekat orang buat jahat. Sedangkan ada manusia pagi dan petang sentiasa menggunakan masa dia sebut tul zaman, sepanjang masa dia buat kerja amar ma'ruf nahi munkar. Faham apa bahasa tu? Imam Syafi'i kata ada manusia pagi petang siang malam dia buat kerja ni nak bagi umat ni ikut ajaran Islam, umat faham ajaran Islam, manusia ni reti ajaran Islam. Dia kata ada manusia pagi petang siang malam buat kerja tu. Kita pula dia kata dalam keadaan orang duk buat kerja tu, kita pula kata bagi depa lah buat, bagi depa lah, tak payahlah, tak dalah, aku kalau nak tidur nak rehat, bagi depa lah buat. Imam Syafi'i kata kalau dia ni ada maruah, ada harga diri, dia tak akan minta macam tu, dia tak akan cakap macam tu kalau dia ada maruah. Orang ni pakai duk kalut, duk buat kerja pagi petang siang malam, duk fikir macam mana nak bagi orang faham Islam, macam mana nak bagi orang beramai dengan ajaran Islam. Dia duk kira nak rehat, bagi depa. Ya, tak apalah, bagi mereka lah buat, aku tak. Rupanya orang ada maruah tak akan cakap macam tu. Bahasa mafhum mukhalafah, faham terbalik dia, hak tak ada maruah yang akan cakap itu. Lepas tu kita yang mengaji hari ni kena fikir kita apa yang kita sumbang paling tidak sedikit untuk agama kita sendiri ni. Apa kita bagi? Kena ada, pasal ada orang lain buat kerja pagi petang siang malam. Kita ada family, dia ada family. Kita ada kerja, dia bekerja. Kita cari duit, dia cari duit. Kita penat, dia penat. Kita tidur, dia pun nak tidur. Tapi dia boleh bantu khidmat, buat kerja amar ma'ruf nahi munkar, bantu sebarkan Islam pada orang ramai. Kita buat apa? Senyap lagi sekali. Aduh. Baik, sambung. Al-Quran menyebut hal ini sebagai hal yang tercela. Jenis orang hak cakap pandai tapi dia sendiri tak buat, perang ini perang huduh. Allah Ta'ala berfirman, cerita ni tentang Bani Israel, tapi tak apalah, kita ambil pengajaran untuk kita. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun? Adakah kamu menyeru manusia berbuat kebajikan? Adakah kamu suruh orang buat baik dan kamu lupa terhadap diri kamu sendiri? Kamu suruh orang buat baik tapi diri kamu sendiri kamu lupa. Sedangkan kamu membaca Alkitab, yakni Taurat. Adakah kamu tidak berakal? Bahasa kita, tak ada akal. Hang duk suruh orang buat baik tapi hang sendiri tak buat. Padahal hang baca kitab, hang reti tentang kitab Taurat. Tak ada akal.
Tu bahasa kita bagi senang bah. Tak ada akal. Hang duk suruh orang ya, hang sendiri tu tak buat, tak ada akal. Tak sa'ono. Dalam ayat yang lain Allah Taala berfirman surah Saf, ayat ni selalu kita baca, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Surah Saf ayat 2 dan 3. Hai orang yang beriman, kenapa kamu memperkatakan perkara yang tidak kamu laksanakan? Pasal apa bercakap benda yang kita tak buat? Allah Ta'ala amat murka kepada orang yang berkata tapi tidak melaksanakannya. Dalam tafsiran disebut kabura maqtan ni maksud dia azabun syadid, siksa yang sangat pedih, siksa yang sangat teruk kepada orang yang bercakap tapi dia sendiri tak buat. Malam ni senang tajuk kita malam ni. Lepas ni walk the talk tu ya. Baik, kita baca sikit kesimpulan dan pengajaran. Selalu kita tak baca, malam ni kita baca 6-6, simple ya, kita baca laju-laju. Point kesimpulan daripada hadis kita malam ni senang sahaja. Gambaran siksa yang sangat pedih bagi orang yang hanya pandai bercakap, menyeru manusia kepada kebajikan sedangkan dia sendiri tidak melakukannya. Ingat benda tu. Sebab tu lepas ni nak cakap, buat dulu bagi sekali supaya lepas tanggungjawab. Paling tidak kita bercakap dalam kita dah buat walaupun sekali. Itu pandangan dalam tak silap mazhab Syafi'i. Adat kita sekali dikira adat. Poin yang kedua, sia-sia dan percuma sahaja segala seruan kebajikan yang tidak diisi sendiri oleh penyuruhnya. Sia-sia saja kita suruh orang, kita sendiri tak buat, sia-sia. Segala usaha dan kata-katanya itu akan menambahkan lagi siksa atas dirinya. Rupanya duk cakap pandai tak buat ni, rupanya hari akhirat dia akan disiksa lagi teruk, lagi teruk dan lagi teruk. Nilai dan ukuran sebenar dalam Islam adalah amalan seseorang, sama ada wajib ataupun sunat, bukan semata-mata perkataan. Yang dinilai adalah amalan yang dikehendaki. Kita panggil hasil lah daripada apa yang kita dengar adalah amalan. Reti apa pun, amal tu dulu, beramallah dulu, itu yang penting. Memperbaiki keadaan diri sendiri, repair diri sendiri lebih utama daripada baiki orang lain. Nak repair orang, repair diri sendiri dulu kan. Macam mana istilah tu? Islah nafsak wad'u ghairak. Perbetul diri kamu sendiri, lepas tu ajak orang lain pula. Diri sendiri itu dulu. Qu anfusakum, selamat diri sendiri dulu, wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu. Jadi diri sendiri perlu diperbetulkan dahulu. Sebelum diri sendiri dapat melaksanakan perintah agama, kalau kita sendiri tak mampu nak buat lagi, maka janganlah kita mencaci orang lain, jangan menghina orang lain yang melakukan perkara tersebut. Kita mulut kita, contohlah, kita mulut kita suka mengumpat, kau mengata ke orang. Kita tak boleh kontrol mengata ke orang tu. Ni contohlah. Tu kita tengok orang lain duk ngumpat, kita tadi tu mulut mengata ke orang, dosa tu. Kita sendiri tak boleh nak tinggal lagi perbuatan mengumpat, tapi kita duk menghina orang lain yang sedang mengumpat. Sama kena jaga tu. Patutnya perbetul kita dulu. Tak, saya tak boleh perbetul. Jangan hina orang ni. Sabar tak? Ayah-ayah minta maaf no, hak mana tengok gemak lucah. Kita duk kata kat sajak ni duk ikut hawa nafsu, betul ya, dia ikut hawa nafsu. Tapi kita pun ikut hawa nafsu. Cuma kita tak buat macam dia buat lah. Tapi poin dia sama, dia ikut hawa nafsu, kita ikut hawa nafsu. Sama. Hadis ini mengingatkan, hadis yang kita baca tadi nak mengingatkan orang mukmin, orang beriman supaya berwaspada. Ni nampak Ingat lelok ni Hadis ni juga, ni pengarang kitab kita bagi satu kesimpulan. Hadis ini nak peringat orang beriman, nak peringat kita semua supaya berwaspada dengan si penyeru. Hati-hati dengan orang hak jenis cakap pandai ni, pendakwah, mubaligh ataupun pemimpin-pemimpin. Dengar tu. Pemimpin-pemimpin yang menyeru kepada kebajikan. Dia bercakap kan, nak suruh ikut sekian-sekian orang. Contoh. Saya buat contoh lah, tak ada kaitan dengan hidup ataupun mati. Dia cakap, dia kata, tuan-tuan, kita ni kena ikut Omar Abdul Aziz. Contoh, tak ada kaitan dengan siapa. Tapi dia sendiri tak ikut. Ni contoh. Dia bercakap suruh ikut sekian-sekian, tapi dia sendiri tak ikut. Dia suruh kita ikut kebaikan, tapi dia sendiri tak ikut. Rupanya kita diminta berhati-hati dengan orang-orang yang macam ni. Orang mukmin tidak seharusnya mendengar seruannya sahaja. Jangan dengar
seruan, jangan dengar apa yang dia cakap, tetapi harus melihat kepada peribadi orang yang menyuruh itu. Kena tengok sama orang tu. Jangan duk tengok apa dia cakap saja, tengok sama orang. Walaupun ada pepatah yang mengatakan unzur ila ma qala, tengok apa yang diperkatakan, wala tanzur ila man qala, jangan tengok siapa yang berkata. Tapi sebenarnya kena tengok tak siapa yang cakap tu. Ya, tambah-tambah hak pemimpin ni, tambah minta maaf no, bahasa ni mungkin kasar lah. Kita hidup dalam Malaysia sekarang ni, kita dalam suasana yang panas, dan saya rasa tak mustahil tahun depan ke bila ke dia akan berlaku pilihan raya. Bila jadi pilihan raya, dia akan muncul pemimpin-pemimpin yang macam ni. Dia cakap A tapi dia tak buat. Dia cakap kata nak buat ni tapi dia tak buat. Dia jenis cakap, dia sendiri tak buat. Jadi kita yang hadir sebagai rakyat, kita perlu berhati-hati dengan orang-orang yang macam ni. Itu saja. Itu adalah berhati-hati. Ya, itu biasalah. Ya, baik. Yang terakhir, yang keenam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar adalah suatu tugas suci yang wajib dilakukan bagi memelihara keutuhan peribadi dan kehormatan masyarakat Islam. Pi mai pi balik, kerja amar ma'ruf, suruh orang buat baik, kerja nahi mungkar, ni kerja kita semua yang perlu untuk kita lakukan. Semua kena buat, semua kena terlibat. Cuma ruang masing-masing lah. Ada dalam rumah tangga, ada masyarakat, ada dalam negeri, negara dan sebagainya. Tapi masing-masing kena buat kerja amar ma'ruf nahi mungkar. InsyaAllah lah, mudah-mudahan kita boleh ambil sikit pengajaran daripada tajuk malam ni. Dan ayah-ayah, ibu-ibu yang hadir malam ni, jangan lupa kita ada lebih kurang 3 hari lagi untuk sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dan kalau boleh sama-samalah saya sebut dalam kuliah sebelum ni, bergembiralah dengan bulan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan kelahiran segala kebaikan. Ya. Kelahiran baginda, diturunkan Al-Quran kepada baginda untuk kita. Dengan asbab punca dia kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, kita hari ini menerima Islam. Maknanya dia panggil punca segala kebaikan adalah kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kena seronok dengan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Tempat lain sebulan buat perayaan dah, kita tengok duduk sunyi sepi. Asal boleh kot kan. Yang mana saya sebut itu, siapa yang mendengar ada masjid, surau, organisasi ke mana-mana tempat nak buat kenduri, nak buat majlis, nak buat sambutan, kalau boleh kita pakat-pakat tumpang program tersebut. Kalau boleh bagi duit, bagi. Tak boleh pun, ustaz, saya tak boleh bagi duit ustaz. Ada yang mineral, ada. Tapi boleh yang mineral, bagi. Paling tidak kita beri sebagai tanda kita bergembira dengan bulan kelahiran baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan terlepas ya. Jangan terlepas. Sangat-sangat banyak nak bawa dalil, banyak kita nak sebut. Ambillah peluang ni. Tumpang ada 3 hari lagi, insya-Allah. No? Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu untuk malam ni. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri, mohon maaf terkasar bahasa, tersalah kata. Saya mengucapkan selamat menyambut sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 1443 Hijrah. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam semakin menebal, dan di hari akhirat nanti kita dihimpunkan bersama dengan baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masya-Allah. Jadi cukup sekadar itu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.